Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membawakan anda semua tentang sebuah masjid daerah yang terletak di negeri Pulau Pinang dan yang paling terkenal sekali di wilayah di seberang Perai Utara, iaitu Masjid Abdullah Fahim di Kepala Batas seberang Perai Utara. Masjid ini tercetusnya idea daripada bekas Perdana Menteri kita yang kelima, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan masjid ini juga mempunyai pelbagai program yang dianjurkan khususnya kepada komuniti setempat. Okey, masjid ini merupakan salah satu masjid yang paling terbesar di Pulau Pinang selain daripada Masjid Kapitan Teling, Masjid Negeri dan pelbagai sekali. Okey, masjid ini juga kami memfokuskan dari segi peranan organisasi di masjid ini. Jadi, dengan adanya masjid ini, mereka menerima kunjungan daripada komuniti, khususnya komuniti setempat, dan paling orang kata special dapat kunjungan daripada luar negara, iaitu contohnya seperti Korea Selatan, Amerika dan sebagainya. Jadi, kalau korang nak tahu pasal masjid ni, ayo kita tengok. Carta organisasi Masjid Abdullah Fahim terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah Carta Organisasi Ahli Jawatan Kuasa Masjid yang dipengerusi oleh pegawai daerah seberang Perai Utara dan timbalannya adalah pegawai takbir agama. Organisasi ini adalah organisasi induk. Carta organisasi kedua adalah terdiri daripada organisasi unit. Organisasi unit biasanya terlibat dalam perancangan dan proses menjalani aktiviti di masjid. Organisasi ini diketuai oleh imam utama, iaitu Tuan Haji Zuhairi bin Ramli, yang mana merupakan orang yang sudi diinterview oleh kami. Seterusnya adalah organisasi pegawai masjid. Organisasi ini diwujudkan bagi menunjukkan peranan masing-masing dalam menghidupkan masjid. Organisasi ini terdiri daripada imam, bila dan siap. Akhir sekali adalah carta organisasi dalam bahagian pentadbiran. Pengarah bagi organisasi ini adalah Haji Zulkifli bin Long, manakala penolong pengarah adalah Puan Nurliza binti. Okey, di sini saya akan menceritakan tentang program yang dianjurkan di Masjid Abdullah Fahim SBU. Okey, program-program yang dianjurkan ini adalah hasil kerjasama daripada pihak institusi masjid dan komuniti setempat. Okay, program yang pertama adalah yang berasaskan kepada keilmuan dan kegiatan agama Islam. Contoh mengadakan kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, ceramah, daurah kitab dan sebagainya. Okay, kuliah maghrib di masjid ini dia diadakan pada setiap hari dengan menjemput ustaz-ustaz yang terkenal, hebat dengan ilmunya seperti Ustaz Ghazi Ilyas. Okay, selain itu, masjid ini juga telah mendapat kunjungan yang besar daripada Syekh Muhammad Qurrahim Raji, iaitu pemegang sanad Al-Quran yang tertinggi di dunia dan merupakan salah silah ke-28 daripada Rasulullah SAW. Tapi, sekarang pandemik COVID-19 kan menular di seluruh dunia. Jadi, institusi masjid ini telah mengambil inisiatif dengan membuat kuliah maghrib secara dalam talian bagi mengekang penyebaran dan patuhi SOP yang ada. Okay, program keilmuan dan keagamaan terhadap kanak-kanak juga tidak dilupakan. Contohnya mengadakan kursus kepimpinan pelapis Imam Cilik. Dalam program khusus tu, dia ada aktiviti seperti bengkel hafazan, bengkel pengurusan jenazah, bengkel wuduk dan solat dan sebagainya. Melalui program ni, nilai keagamaan dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak di awal usia mereka. Okay. Kedua, institusi masjid juga telah menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada komuniti. Okey, sebabkan pihak kaunselor ni dia akan sedikit sebanyak dapat membantu untuk berikan pendapat dan nasihat kepada komuniti untuk menyelesaikan masalah. Okey, contohnya perkhidmatan kaunseling perkahwinan dan kekeluargaan, program meningkatkan keupayaan diri. Okey, dalam tu kita mereka boleh mempelajari cara terapi psikomotor, terapi sensori, teknik pernafasan untuk ketenangan minda. Okay. Untuk melakukan program ni, dana yang besar diperlukan. Jadi, institusi masjid telah mengadakan karnival jualan, program Islamic Bike Fest, perkhidmatan penyewaan khemah. Okay, program Islamic Bike Fest ni, dia diadakan 2 tahun sekali.
program ni dia dilaksanakan bagi mengasah bakat komuniti setempat. Sebabkan melalui programnya aktiviti-aktiviti dia seperti malam kesenian Islam, pertandingan motor unik, gerai jualan, pertandingan memanah dan sebagainya. Okey, program Islamic Bike Fest ni dia juga telah menerima kunjungan daripada komuniti luar iaitu dari Singapura, Thailand dan Brunei. Okey, melalui aktiviti seperti ni, satu kemah telah disediakan untuk pengutipan zakat, wakaf, sedekah bagi memudahkan masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Okey, masa bulan Ramadan tahun ni, kan ada pandemik COVID-19. Jadi institusi masjid ni telah mengambil inisiatif untuk buat pengurusan pembayaran zakat fitrah secara pandu lalu bagi mengikuti SOP. Jadi mudahlah untuk mengurus pengurusan zakat fitrah ini. Okay. Masjid ini merupakan salah satu destinasi yang penting bagi para pelancong. Oleh kerana banyak kunjungan yang diterima, pihak masjid ni, institusi masjid ni telah mengambil inisiatif untuk bina rumah tumpangan, iaitu homestay. Jadi para pelancong yang untuk homestay itu lebih boleh sertai program yang diajarkan oleh institusi masjid. Pihak ini boleh meningkatkan hubungan komuniti setempat dengan komuniti luar. Sebagai kemudahan yang disediakan oleh Masjid Abdullah Fahim bagi komuniti menjalankan aktiviti sepanjang berada di masjid. Antara kemudahan yang disediakan adalah dewan. Terdapat 4 dewan yang disediakan iaitu Dewan Kuliah, Dewan Syarahan, Dewan Solat dan Dewan Perkahwinan. Dewan Kuliah biasa digunakan untuk proses pelajaran dan pembelajaran yang ingin dijalankan oleh komuniti sepanjang berada di masjid. Bagi wanita pula, pihak masjid menyediakan tandas dan ruangan wuduk yang tertutup. Ia boleh diakses terus ke ruangan solat wanita. Ini bagi memudahkan wanita berulang-alik dari ruangan solat dan ruangan wuduk. Kanak-kanak yang dibawa oleh ibu bapa juga boleh ditinggalkan di kawasan permainan yang disediakan oleh pihak masjid. Ruangan Masjid Abdullah Fahim ini adalah ia mempunyai ruangan yang sangat jarang ditemui di kebanyakan masjid di Malaysia, yang mana ia menyediakan ruangan perpustakaan. Komuniti di kawasan berhampiran boleh menghabiskan masa di perpustakaan membaca buku berbanding melakukan aktiviti tidak berfaedah di luar sana. Selain itu, pelbagai lagi kemudahan yang akan disediakan oleh masjid seperti gym dan rumah musafir atau lebih dikenali sebagai homestay. 4 unit alat senaman gym masih lagi dalam pembinaan adalah contoh kemudahan yang bakal wujud di masjid. Masjid juga dalam perancangan mengadakan rumah istirahat atau homestay kepada komuniti yang bukan dari kawasan setempat. Seterusnya, kita beralih kepada analisis data. Seramai 75 orang komuniti di Masjid Abdullah Fahim terlibat sebagai responden bagi kajian ini. Bagi menjawab objektif kajian, pengkaji telah menyediakan 10 soalan yang perlu dijawab oleh komuniti setempat. Bahagian pertama merupakan bahagian demografi komuniti di Masjid Abdullah Fahim. Raja 1 menunjukkan peratus jantina responden. Daripada keseluruhan responden iaitu 75 orang, sebanyak 70.7 responden merupakan lelaki, manakala 29.3 merupakan responden daripada kalangan perempuan. Ini menunjukkan komuniti daripada golongan lelaki lebih banyak melibatkan diri dalam aktiviti di Masjid Abdullah Fahim berbanding golongan perempuan. Raja 2 menunjukkan peratus lingkungan umur responden. Daripada keseluruhan responden iaitu 75 orang, sebanyak 52% responden terdiri daripada komuniti yang berumur 40 tahun ke atas, manakala 22.7% merupakan komuniti yang berada di lingkungan umur 18 sehingga 25 tahun. 17.3% pula merupakan komuniti yang berumur dalam lingkungan umur 33 sehingga 39 tahun. 6.7% daripada komuniti yang berumur dalam lingkungan 26 sehingga 32 tahun. Dan 1.3% merupakan komuniti yang berumur dalam lingkungan umur 18 tahun ke bawah. Ini menunjukkan kebanyakan komuniti yang menyertai aktiviti di masjid terdiri daripada golongan yang berumur 40 tahun ke atas. Seterusnya adalah Raja ketiga. Raja 3 menunjukkan peratus status responden. Daripada keseluruhan responden iaitu seramai 75 orang, sebanyak 74% responden telah berkahwin, manakala 24.7% terdiri daripada responden yang berstatus bujang dan 1.3 responden daripada komuniti yang berstatus ibu atau bapa tunggal. Seterusnya, ini merupakan soalan yang dikemukakan dan respon daripada pihak komuniti Masjid Abdullah Fahim sendiri. Berdasarkan objektif yang pertama iaitu langkah serta impak organisasi terhadap komuniti setempat. Jika dilihat pada Rajah 6 dan 7 mengenai beberapa langkah yang diambil oleh pihak masjid, tapi kita fokus pada Rajah 7 je lah, dengan pernyataan organisasi masjid banyak membantu komuniti yang kurang berkemampuan seperti memberi bantuan makanan semasa COVID-19 dan seramai 74 responden yang memilih pilihan sangat bersetuju, setuju dan memuaskan. Ini sebenarnya merupakan salah satu daripada banyak inisiatif yang dilakukan oleh pihak masjid untuk membantu komuniti setempat, terutama semasa PKPB berlangsung. Daripada objektif yang sama juga iaitu impak dari langkah yang diambil oleh pihak masjid untuk membangunkan komuniti.
Dapat dilihat pada Rajah 4 dengan pernyataan, saya turut melibatkan diri dalam pengurusan organisasi masjid. Dan sebanyak 59 responden yang memilih pilihan sangat setuju dan memuaskan. Jelaslah bahawa langkah untuk membangunkan komuniti yang dilakukan oleh pihak masjid sangat memberi kesan yang positif. Seterusnya memberi impak untuk komuniti berkhidmat bersama organisasi masjid. Bagi keberkesanan aktiviti yang dijalankan oleh pihak masjid, pada Rajah 2 dan 3 jelas menunjukkan bahawa komuniti setempat giat menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak masjid. Manakala pada Rajah 5 dan 10 pula menunjukkan bahawa selain mampu untuk mengeratkan silaturahim antara komuniti, aktiviti yang dijalankan juga dapat mengasah bakat golongan muda dari segi kepimpinan sebab pihak organisasi masjid ni dia beri peluang untuk beliau menguruskan beberapa program sendiri. Tapi pada musim COVID ni, pihak masjid tidak menganjurkan program secara terbuka kerana mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, kita beralih kepada cadangan dalam penambahbaikan organisasi masjid di Masjid Abdullah Fahim. Jadi, bagi menaikkan taraf organisasi dan memastikan kelancaran aktiviti yang bakal diadakan nanti, kami telah mendapatkan beberapa respon daripada responden berkenaan dengan cadangan dalam penambahbaikan organisasi masjid di Masjid Abdullah Fahim. Hasil daripada pengumpulan maklumat, kebanyakan responden berpuas hati dengan pengurusan pihak masjid. Terdapat beberapa responden yang mengutarakan pendapat dan cadangan bagi meningkatkan lagi kelancaran dan dapat menarik minat komuniti daripada golongan remaja. Antara cadangan yang diutarakan ialah dengan menganjurkan sukan di kawasan masjid. Sebagai contoh, pihak masjid boleh mengadakan pertandingan sepak raga, futsal dan pertandingan memanah bagi mengimarahkan lagi program yang diadakan oleh pihak masjid dengan kehadiran para remaja. Selain itu, komuniti juga mencadangkan pihak masjid untuk menyediakan tuition ataupun suatu ruangan yang khas untuk remaja dan golongan belia supaya mereka dapat meluangkan masa untuk menimba ilmu dan belajar. Perkara ini secara tidak langsung dapat menjadikan masjid sebagai tempat yang menjadi pilihan remaja untuk bersantai dan belajar bersama rakan-rakan yang lain. Sampai itu, terdapat juga komuniti yang mencadangkan agar pihak pengurusan Masjid Abdullah Fahim menyediakan suatu ruangan untuk komuniti menjana ekonomi mereka. Antara cadangan yang diutarakan ialah mewujudkan ruangan business center kepada komuniti yang ingin menjana pendapatan mereka terutama di musim COVID-19 ini. Ini kerana kebanyakan komuniti hilang pekerjaan akibat pandemik ini. Rata-rata komuniti mencadangkan agar pihak masjid membina kedai serba nikah, pusat mencuci kereta, koperasi yang menjual buku-buku agama, Al-Quran dan peralatan solat. Selain dapat membantu ekonomi komuniti, perkara ini secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai lagi penduduk sekitar untuk datang dan singgah ke masjid bagi menikmati kemudahan yang disediakan. Komuniti Masjid Abdullah Fahim juga mengharapkan agar pihak masjid lebih peka terhadap golongan yang terjejas ketika pandemik COVID-19. Bagi memudahkan pihak masjid untuk mengenal pasti golongan seperti ini, komuniti mencadangkan agar pihak masjid dapat mewujudkan satu sistem atau ahli khairat masjid berserta maklumat peribadi mereka. Dengan wujudnya sistem ini, penyaluran bantuan makanan ataupun wang dapat dilakukan dengan segera dan adil kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Selain itu, komuniti juga mencadangkan agar pihak masjid menyediakan satu ruangan untuk komuniti memberi sumbangan makanan. Ruangan tersebut dinamakan sebagai gerobok makanan. Ini membolehkan golongan-golongan yang tidak berkemampuan dapat menerima bantuan secara tidak langsung daripada komuniti setempat. Komuniti juga berharap agar pihak organisasi masjid dapat membaiki semula sesuai atur pas bunga yang diletakkan di pekarangan masjid. Hal ini kerana terdapat beberapa buah pas bunga yang mengganggu laluan utama untuk kereta keluar dan masuk daripada masjid. Selain itu, pihak komuniti juga mengharapkan agar pihak organisasi masjid membaiki sistem pembesar suara. Hal ini kerana suara azan yang dilaungkan tidak dapat didengari di keseluruhan taman perumahan mereka. Pihak komuniti juga mengharapkan agar pengurusan tandas di masjid dijalankan dengan lebih sistematik, seperti meletakkan garisan sepadan agar slipper yang digunakan di dalam tandas tidak dipakai semasa mengambil wuduk di bahagian kolah kerana dikuatiri lantai tercemar dengan najis. Cadangan yang seterusnya adalah komuniti berharap agar pihak masjid dapat menyediakan aktiviti yang melibatkan komuniti non-Muslim supaya dapat mengeratkan lagi hubungan di antara komuniti tanpa mengira bangsa dan agama. Okey, baiklah. Menarik bukan Masjid Abdullah Fahim ini? Masjid Abdullah Fahim ataupun dikenali sebagai Masjid Biru merupakan satu masjid daerah yang sangat aktif dari segi aktiviti berskala kecil hingga besar. Majoriti program yang dianjurkan ini telah bekerjasama dengan beberapa NGO luar bertujuan mengeratkan lagi silaturahim dan dapat mempromosikan lagi masjid ini di peringkat antarabangsa.
Selain itu, masjid ini juga menyediakan pelbagai fasiliti terhadap komuniti seperti dewan syarahan, rumah musafir dan sebagainya. Oleh itu, masjid pada masa kini adalah satu institusi ibadah yang sangat signifikan dalam melakukan pelbagai aktiviti serta menyediakan fasiliti yang dapat memberi manfaat kepada komuniti. Peranan pentadbiran dan pengurusan masjid seharusnya bersifat iltizam demi memperkasakan lagi legasi ummah pada masa akan datang.